selamat bertemu kembali. Saudara, Penubuhan Wakaf Masyarakat Singapura WMS akhirnya diluluskan Parlimen awal minggu ini. Ia antara lain bertujuan membiayai pembaharuan pajakan tanah masjid atau madrasah dan keperluan keagamaan lain seperti pembangunan asatiza dan masyarakat. Apakah jumlah yang perlu dikumpulkan bagi WMS dan adakah WMS akan menjejas pengumpulan dana oleh badan-badan Melayu Islam yang lain? Untuk menjawabnya, segmen analisis berita malam ini mendapatkan buah fikiran tokoh masyarakat veteran serta pengasas dan CEO SSA Group, Suhaimi Saleh. Buat masa ini, MUIS mempunyai dana tertentu termasuk dana pembinaan masjid dan mendaki MBMF serta juga kutipan zakat dan wakaf-wakaf sedia ada. Badan-badan Melayu Islam lain pula mengumpul dana untuk keperluan masing-masing yang tersendiri. Namun bagi membiayai keperluan lebih luas sosio-agama masyarakat Melayu Islam tempatan yang terus berubah-ubah, pendapatan lebih mampan perlu dijana, kata Menteri Massago Zulkifli. Di sinilah Wakaf Masyarakat Singapura WMS memainkan peranannya. Memperbaharui pajakan tanah-tanah masjid dalam beberapa dekad akan datang contohnya memerlukan dana yang besar. Jadi berapa besar dana WMS yang harus dikumpulkan? WMS bertujuan untuk digunakan untuk bidang-bidang yang tidak disokong oleh mana-mana dana yang sedia ada seperti pembaharuan pajakan tanah masjid dan madrasah dan sebagainya. Dan perlu diambil kira jangkaan aliran tunai yang diperlukan bagi membiayai projek-projek yang disasarkan. Misalnya, jika projek-projek tersebut memerlukan biaya sebanyak 10 juta setahun dan kadar pulangan pelaburan adalah 4% setahun, maka jumlah korpus ataupun dana yang perlu dikumpulkan ialah sebanyak 250 juta. Dan saya rasa ini satu jumlah yang agak tinggi. Encik Suhaimi berkata antara cabaran menjana dan mengekalkan dana itu ialah dalam aspek mendapatkan sokongan masyarakat yang mungkin kurang sedar atau faham tentang WMS. Dan dengan penubuhan wakaf baharu ini serta usahanya mengumpul dana, adakah ini juga berpotensi menjejas kutipan derma oleh badan-badan Melayu Islam lain? Saya rasa penubuhan dan pengembangan wakaf masyarakat Singapura yang berjaya mungkin memberikan kesan kepada derma-derma yang diterima oleh pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam yang lain. Terutama jika terdapat persaingan untuk sumber kewangan dari masyarakat penderma yang sama. Namun, saya rasa kejayaan WMS tidak semestinya bermakna bahawa derma kepada pertubuhan-pertubuhan itu akan berkurangan secara automatik. Masyarakat penerima seringkali mempunyai banyak kepentingan dan nilai yang berbeza dan mereka mungkin akan terus menyokong pelbagai pertubuhan yang mereka percayai memberikan kesan positif kepada masyarakat dalam bidang yang berbeza. Menurut Encik Suhaimi lagi, projek WMS ini adalah projek yang baik bagi manfaat jangka panjang masyarakat Islam Singapura. Dan sama ada badan-badan Melayu Islam harus menjadi antara penerima awal bantuannya, beliau berkata ini belum lagi menjadi keutamaan dan WMS hendaklah dibiarkan stabil dahulu. Walaupun WMS adalah projek Singapura, timbul persoalan sama ada ia patut menerima sumbangan dari luar negara jika ada dan apakah implikasinya. Saya rasa menerima sumbangan asing boleh meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk projek-projek WMS dan boleh membuka pintu kepada peluang kerjasama antarabangsa dan juga rangkaian global. Ia juga dapat meningkatkan profil WMS di peringkat antarabangsa dan dapat membantu menarik perhatian kepada projek dan usaha yang dilakukan oleh WMS. Namun, menerima sumbangan asing juga boleh menimbulkan beberapa isu keselamatan ataupun security. Pada akhirnya, kata Encik Suhaimi, keputusan yang dibuat haruslah demi kepentingan masyarakat Melayu Islam Singapura.